Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Hari ini kita akan sambung lagi tajuk Mari Bersuci. Okey, sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan jenis-jenis najis. Kita tahu najis ada 3 bahagian, iaitu najis mukhaffafah, mutawassithah dan mughalazah. Baik, untuk hari ini kita akan belajar cara membersihkan najis. Sebab tu pentingnya untuk kita tahu satu-satu najis tu adalah najis apa, kerana untuk kita tahu cara bagaimana nak cuci najis tersebut. Sebab najis yang berbeza, cara mencucinya juga adalah berbeza. Cara membersihkannya berbeza. Kita tengok najis yang pertama, iaitu najis mukhaffafah. Apa dia najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ialah najis air kencing bayi lelaki yang berumur kurang 2 tahun yang hanya minum susu ibunya sahaja. Dia tak makan benda lain. Jadi, kalau baby ni kencing terkena kat baju atau terkena kat lantai, cara dia mudah sahaja. Awak tengok gambar tu, air hanya direnjiskan. Awak renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Baik, sebelum tu, bila kita nak cuci najis, air yang kita guna hanyalah air mutlak sahaja. Kita tak boleh guna air lain. Kita tak boleh guna air kopi ke, air sirap ke, air mustakmal pun tak boleh. Apa dia air mustakmal? Air mustakmal ialah air yang kita guna untuk berwuduk. Kadang-kadang ada orang guna ambil wuduk, dia letak baldi, dia tadah air tu, dia letak baldi dekat bawah paip. Jadi air tu dia gunakan balik. Air tu boleh digunakan balik untuk siram pokok. Itu boleh. Tapi untuk kita guna untuk membersihkan najis, untuk basuh najis, tak boleh. Nanti tak bersih. Okey, kalau kita nak bersih, memang kita kena guna air mutlak. Air mutlak tu kalau macam kita sekarang yang paling mudah adalah air paip lah. Air mutlak ni dia ada air paip, air perigi, air sungai, air laut, air hujan. Tapi kita memang kat rumah kita semua orang ada air paip dan kita sendiri pun guna air paip. Jadi kita guna air paip. Jadi cara nak cuci najis mukhaffafah ialah dengan merenjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Baik, najis yang kedua, najis mutawassithah. Bagaimana cara kita nak bersihkan najis mutawassithah? Yang pertama, kita mesti hilangkan najis dahulu. Najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Kalau kena kat tangan, kita kena buang dulu najis tu. Kalau kena kat seluar ke, dekat lantai rumah ke, kita kena ambil, kita kena buang dulu. Kalau kat lantai rumah, kita ambil lah tisu, kita buang dulu. Okey, kemudian dah buang najis tu, dah hilangkan najis tu, macam mana kita nak buat? Kita basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya. Kita dah basuh guna air mutlak tu, mesti dah tak ada warna najis tu. Contoh kalau air kencing, kita mungkin tak nampak warna kan, sebab dia dah bercampur dengan air. Tapi kalau macam tahi kan, macam najis, macam tahi tu kita ada warna. Kalau kita kena dekat baju yang putih, dia bertukar warna kan. Jadi kena pastikan bahawa warna dah hilang. Lepas tu cium-cium, bau busuk dah tak ada. Dah tak ada bau busuk. Dan rasa bukan bermakna rasa dengan lidah. Rasa tu maksudnya awak pegang guna jari. Ada lagi tak kesan-kesan rasa najis tu? So kalau dah tak ada warna, dah tak ada bau, dah tak ada rasa, maka dah bersihlah baju, pakaian ataupun tempat yang terkena najis tadi. Baik, seterusnya najis mughalazah. Apa dia najis mughalazah? Iaitu najis yang dihasilkan daripada khinzir dan anjing. Okey, baik. Najis mughalazah adalah najis yang dihasilkan oleh khinzir dan anjing, sama ada
kita sentuh haiwan tersebut, kita tersentuh haiwan tersebut, ataupun najis-najis yang keluar daripada haiwan-haiwan tersebut. Dia bukan setakat najis dia je, bukan setakat tahi dia, air kencing dia, termasuklah air mata dia, air liu dia. Semua tu adalah najis mughalazah. Cara nak hilangkannya, cara nak bersihkannya adalah dengan hilangkan najis yang terkena pada pakaian atau tempat. Kemudian basuh kesan najis tadi tu dengan air tanah 1 kali. Ambil tanah, campurkan tanah ke dalam air. So tanah ya, bukannya pasir. Pasir tak boleh, dia memang kena tanah. Sebab kalau pasir tu dia tak larut. Kalau tanah tu dia larut, baru dia jadi air tanah. Kalau pasir dia tak jadi air pasir, sebab pasir tak larut. Okey, jadi kita memang kena pakai tanah. Okey, kemudian dah tuang sekali dengan air tanah, barulah kita basuh pula dengan air mutlak sebanyak 6 kali sehingga hilang bau, warna dan rasa. Okey, baik. Sebentar lagi Ustazah akan share video bagaimana cara nak cuci ketiga-tiga najis ni. Awak akan tengok supaya awak lebih faham. Kemudian awak siapkan lembaran kerja yang Ustazah sertakan sekali. Baik, sekian untuk hari ini. Semoga awak terus sihat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.